Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi pada video yang terbaru. Saya Zul, selamat datang kembali ke channel. Pada yang baru, jangan lupa subscribe. Tengok tu, tolonglah subscribe sikit, betul tak? Okay. Sebab ramai tengok tak subscribe kan, sedih saya pun nak buat konten penat-penat. Okay, tak adalah, gurau saja. Okay, itu hak anda untuk subscribe. Tapi alangkah indahnya kalau dapat anda subscribe, kerana subscribe itu percuma. Okey, pada yang subscriber saya ucapkan terima kasih kerana singgah kembali dan setia bersama saya, kerana anda lah penyokong kuat saya yang memberi semangat untuk saya terus membuat konten-konten yang berinformasi, terbaik dan terkini. Cik, wah. Baik, pada hari ini saya nak buat satu review, okey. Tapi bukan review Android Box. Android Box ada, tapi saya nak buat review yang ini dulu, iaitu Amazfit T-Rex Green Camo. Okey guys, sebenarnya ni kotak saya dah buat unboxing dah. Okay, saya akan overlaykan video dia unboxing. Okay, saya dah pakai pun T-Rex Camo ni selama seminggu. Okay, saya dah pakai jam ini selama 1 minggu dan saya akan go through satu-satu apa yang best tentang jam ini dan apa juga yang tak best tentang jam ni saya akan tunjukkan dalam video ini. Sama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih, terima kasih sangat-sangat kepada TV Box to You kerana menghantar Amazfit T-Rex jam Amazfit T-Rex ni dihantar kepada saya untuk saya pakai dan review, untuk saya kongsikan kepada anda. Dan sekiranya anda berminat nak beli jam ni, korang boleh pergi dekat link Shopee. Saya sediakan link Shopee diorang dekat bawah. Apa-apa produk korang nak beli, banyak diorang jual. Diorang ada jual pasal Android Box, jual pasal vacuum, jual mic pun ada, jual V8 sound card macam yang saya pakai. Saya pakai ni dulu. Ni sekarang elok lagi tapi dah tak pakai, saya ada yang baru. Mic BM800 untuk YouTuber dan sebagainya. Banyaklah kedai dia orang memang best. Korang boleh tengok, saya memang menggila sangat bila buka kat kedai dia, rasa nak beli je. Okay, so korang pergi kat bawah. Baik. Okay, saya tanpa membuang masa, kita pergi ke sesi unboxing. Apa yang ada dekat dalam kotak ini adalah sebuah jam Amazfit, dan disediakan juga kata apa, dia punya user manual, charger dan juga screen protector. Okey, inilah dia jam dia. Memang cantik, memang nice. Dekat sini yang saya pakai, dan selepas ini saya akan tunjuk dekat anda, nak go through satu-satu apa yang ada di dalam menu, bagaimana cara penggunaan dan sebagainya, dan apakah apps dia yang kita perlu synchronize untuk dapat good experience. Okey guys, inilah dia. Inilah muka depan, inilah bentuk jam dia. Memang cantik kalau korang tengok, nampak macam G-Shock. Dan di bahagian, kita pergi depan dulu. So dia ada button dekat sini, bahagian tepi, dan button dekat bahagian kiri. Dan di sini adalah sensor dan juga charging port. Okey, charging port dia saya akan tunjuk sebentar lagi lah bagaimana. Baik, kita go through dekat sini dahulu. Okey, dari segi design saya suka sebab dia sangat sesuai dengan tangan saya yang tak berapa besar. Sebab dah penuh, tangan saya kecil je. Tapi tak terlalu berat lah. Tak terlalu berat, rasa sedap-sedap je. Okey. Yang ni saya setkan dia sebagai always on display, tetapi saya tak galakkan kerana bateri dia akan cepat habis. Kalau kita tekan di bahagian sini, dia akan aktifkan skrin dan dia akan keluar satu muka jam dia lah. Okay, watch face dia macam ni. Dia ada banyak version watch face yang kita boleh pilih. Dan kalau kita scroll bahagian atas, dia akan keluarkan simple information, berapakah nilai bateri, tarikh, temperature pada hari ini, dan ini kita boleh gunakan sebagai lampu, boleh off, back kan, dan kita boleh letak sebagai eco mode. Okay, that's it, back, dan kita boleh letak sebagai ini apa ni, okay, enable DND, maknanya tak ada notification dan ataupun sama ada enable DND ataupun secara schedule ataupun secara smart lah. Okay, macam kita link kan, okay, dapat notification daripada smartphone. Kalau kita onkan this one, kita tak akan dapat notification untuk gangguan lah. Dan dekat sini kita boleh setkan sebagai auto brightness ataupun manual brightness. Manual brightness kita boleh scroll ke atas, ke bawah, tapi saya lebih prefer auto sebab dia akan ikut pada ambient light. Okay, dan seterusnya kita boleh tekan lock dekat sini. Screen is lock, press top right
untuk on. Macam ni bila screen lock, kita tak boleh nak presskan dia punya function. So, perlu tekan dekat sini. Baik, untuk kalau scroll bahagian kiri, ini adalah bahagian notification, especially bila kita synchronizekan kepada smartphone apps yang saya akan kongsi sebentar lagi. Di bahagian bawah pula, dia akan memberi information mengenai berapakah step yang telah diambil pada tarikh ini. Okey, macam contoh saya set sebagai target saya sehari 8,000 step. Dia akan bagi tahu berapakah step yang saya dah ambil, berapakah jaraknya dan berapakah tenaga yang dia digunakan. Okey, kalau kita scroll lagi dekat bawah, dia akan memberikan kita punya heart rate, which is secara tak langsung nanti lampu dekat bawah ni akan menyalalah untuk membaca kita punya heart rate. Sekarang ni adalah resting heart rate. Ini saya tak pakai, jadi dia tak ni lah. Dan saya dah setkan kata apa, setiap 1 minit. Okey, kalau kita scroll di bahagian kanan, kat sinilah dia punya information, contohnya status. Apakah status jam ini? Okey, hari ni 38 step. Okey, kita dekat sikit. Okay, 38 step. Capai tak? Tak capai. So, dah berapa hari saya pakai? Tak capai. Kalau kita scroll lagi belah bawah, dia akan tunjuk lebih detail berapa time. Okey, dah tak ada apa. Kita tekan back balik. Kita pergi Pi. Okey, Pi ini merupakan bukan pendidikan agama Islam. Dia adalah macam bagi kita target. Mesti capai 100 dalam seminggu, tak silap saya. Target 100, maksudnya kita punya heart, kena pastikan heartbeat kita melebihi 160 beat per minit dalam sehari tu, dan dia akan bagikan point dalam bentuk point Pi inilah. Okay, manakala ini adalah kita punya heart rate. Contoh sekarang, okay, dia akan menyala. So, apa yang kita buat, kita akan letak dekat sini lah. So, dia akan baca heart rate. Kalau kita tekan, dia akan ambil masa sekejap untuk baca. Dia akan bagi kita punya heart rate yang betul lah. As for now, saya tak lekatkan dengan betul. Jadi, bacaan ni adalah tak tepat. 49 ni sangat rendah lah untuk orang kan. Macam mayat pula rasa. Okay, sekarang dia dah baca. Alright. Macam tu lah. So, sekarang ni 86 di waktu saya tengah buat video ini. So, 90. Okay, tak ada. Okay, tu saja nak test. So, korang kena exercise untuk dia dapatkan reading yang ni lah. So, tekan back. Dan workout. Okay, kat sini workout ni korang boleh pilih nak pakai outdoor running. Ada 13. Walking, outdoor cycling, pool swimming, open water swimming, treadmill, indoor cycling, elliptical trainer, exercise, climbing, trail running, skiing, outdoor trekking, okey, dan triathlon. Okey. Dia tak ada inline skating, tapi boleh biasa kalau untuk inline skating macam saya duk main rollerblade tu, saya akan pakai outdoor cycling sajalah sebab saya perlukan speed dan juga jarak. Okey, itu saja. So, boleh tekan. Let's say kalau macam kita tekan outdoor cycling, so dia automatically akan check for GPS. Selepas GPS dia dah dapat detect, boleh tekan go dan boleh record kita punya exercise workout tu. Dan okey, selepas daripada tu, let's say kita dah buat aktiviti workout dan sebagainya, dia akan record di bahagian aktiviti. Ni contoh macam semalam saya main inline skating tapi menggunakan basikal. So, dia akan bagi dari maps dia secara screen macam ni, cantik. Berapa duration, berapa distance, berapa average speed dan berapa top speed, berapa BPM consumption dan berapa energy. Dan dia bagi heart rate zone. Contoh berapa zone light, berapa minit, intensif berapa minit, aerobic berapa minit dan anaerobic berapa minit. Tapi VO Max dia tak record lah. The best saya suka bukan mengenai jam ni, dia bagi graph yang colourful macam ni. So, dia bagi average di 132, highest yang saya record masa tu adalah 168 heartbeat. So, dan dekat sini dia bagi average speed dalam bentuk graph, which is memang cantik dia punya, orang kata apa, view. Dan speed diagram pula, bila average dekat mana, macam tu lah. So, altitude diagram, ni altitude diagram, ni speed diagram, ni altitude diagram. So, makna ketinggian yang saya lalui lah. Dan tekan back. Okay. So, antara baru satu aktiviti sebab saya test saja jam ni hari tu.
Dan bila kita connectkan dengan kita punya smartphone, kita boleh rekodkan kita punya weather pada hari ni. Contoh sekarang saya ada di kawasan Sungai Udang, Melaka. Ni adalah dia punya ni, weather lah, cuaca. Dan kita boleh linkkan kepada music, kita boleh control kita punya music, which is phone not connected. Saya bukan kaki dengar music. Dan kita boleh set juga alarm. Boleh add alarm, macam contoh sekarang saya set pukul 6 dan pagi setiap hari. Dan event reminder. So tak ada event reminder, ada timer, contoh timer kita bolehkan sebagai stopwatch atau kita boleh make this as a split ataupun pause kan, ataupun stop lah back kan. Okay, dia akan kosongkan balik. Dan okay, ada countdown, tengoklah berapa nak pakai. Ini sesuai kalau kata okay, contoh macam 30, okay, start. So ni 30 minit. Okay, boleh pause kan dan boleh back lah. Okay, find my phone. Contoh kalau kita synchronize, kita sync phone kita dekat dengan Bluetooth, kita boleh find my phone dan dekat sini pula dia ada kompas. So kena calibrate 8 shape dulu tapi saya tak buat lah. Okay, sekarang screen. Alright, dekat sini kita boleh control dia punya watch face setting. Okay, watch face setting. Tekan watch face. Okay, kita boleh pilih face mana yang kita nak pakai. In this case, dia banyak berapa jenis lah. Dan kita boleh gunakan apps untuk kita tukar watch face ni. Yang mana yang kita rasa okey. Contoh kita nak tukar ni, sudah akan jadi yang ini. Alright. So, kat mana tadi? Setting. Alright, watch face dan dual screen on duration. Ni kita boleh set on duration berapa second dan quick start up. Always on display, macam sekarang always on display saya set sebagai always on display sebab saya nak tengok jam tu sentiasa, tapi kita boleh je close. Saya cuma dia tak ada option untuk kalau macam kita ada satu lagi yang saya pakai dulu, kita angkat tu jam tu menghala kita, dia akan on display tu secara automatik kita nak taruh berapa jam. Okay. Alright, then satu lagi sistem about firmware berapa, Bluetooth Mac, regulatory. Ini adalah ada ni lah semua MC ke apa benda regulator. Dan kita boleh reboot, boleh shutdown, factory reset. Okay, itulah dia punya orang kata apa, secara walkthrough apa yang ada. Kalau kita baca dia punya spek yang disediakan di kotak. Kalau kita baca spek yang berada di kotak ini adalah dia military standard MIL standard 180G menggunakan AMOLED display dan dia mempunyai 20 hari battery life, water resistant up to 50 meters, built-in GPS, multi sport mode. Okey, kalau dekat bahagian belakang pula dia produk name dia adalah Amazfit T-Rex. Compatible dengan Android 5, iOS 10 dan ke atas, Bluetooth 5.0. Okay, smart with the strap, charging base, instruction manual. Okay, dan dia by Anhui Huami Information Technology. Okay, cara nak cas, cara nak cas dia, charger dia ni adalah unik. Dia tak ada dengan charger macam kita nak pakai Type C ke apa tau. Okay, dia ada charger khas yang mana korang tak boleh hilangkan charger ni kerana dia menggunakan charging base yang khas. Magnetic charging base, dia guna USB Type A dan juga korang takkan pernah silap sebab dia ada polarity dia. Kalau letak salah dia akan reject. Okay, kalau ni tepat, contoh saya letak terbalik, dia akan reject sebab magnet tu reject, nampak? Letak tekan, so magnet tu reject. So bila kau letak betul, dia automatic. So kita cas lah guna charger biasa. Right, USB. Dia connect saja dan bateri dia akan tahan maksimum 20 hari. Tetapi kalau korang sentiasa pilih on display macam ni, mungkin tahan sekejap. Ataupun kalau guna kerap, memang lagi cepatlah habis bateri. Okay. Alright. Okay guys, apps yang digunakan untuk phone ini, phone pula. Apps yang digunakan oleh Amazfit T-Rex adalah bernama Zap. Okay, first memang korang akan confuse kenapa nama dia Zap. Sebab dalam manual dia cakap guna Amazfit app. Kalau pergi dekat Play Store, okay, pergi dekat Play Store, bila cari Amazfit, korang takkan jumpa. Okay, contoh saya tekan Amazfit.
Dia akan keluar Zap. So yang ni lah apps dia, okey, dan dihasilkan oleh Huami. Okey, so open, alright. Dia akan hantar dia punya muka apps dia macam ni lah, alright. Okey, cara untuk add korang punya ni adalah macam saya dah add, okey, dah kecaskan dia synchronize lah. Sudah dah synchronize. Kalau korang nak add, ni tekan atas ni. So add lah watch, band, earbud, scale, treadmill, smart shoe. Maknanya apps kita boleh add apa-apa ni, korang tekan watch tu dan dia akan automatic. Biasanya dia akan keluar ni dia akan keluar macam QR, okay. Saya tunjukkan video yang saya dah buat. Dia akan keluarkan QR code dan korang kena synchronize dekat situ lah. Dan dekat sini lah dia punya display berapakah hari ni punya pi dah sampai ke tak, heart rate berapa, sleep score berapa, okay. Tapi phone ni dia tak baca yang bahagian bawah ni, mungkin kena model yang lain lah. Okay, dekat bahagian atas ni, okay, step berapa, exercise data, step, okay, berapa step. So, dia lebih detail lah. Okay, calories berapa dah burn, ni pun lebih detail. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Dan kalau macam pi, exercise record, ni contoh macam yang saya cakap tu, saya pergi outdoor cycling, kalau kita tekan lagi, dia akan siap letak map dan sebagainya and so on lah. Okay, dia letak map dan sebagainya. Okay. So, back. So, dekat sini ada sleep data, red stress, body score, VXO max, dan exercise capacity, kemudian heart sign, ECG. Yang ni tak adalah sebab saya punya phone ni dia tak ada capability tersebut lah. Blood oxygen saturation and so on ni semua kalau mungkin menggunakan model yang lain. Okay. BMI, contoh body composition, dia ada weight. You are lighter than 84% of people. Ya, berat 90. Dan 45% rakyat Malaysia adalah obese. 55% rakyat Malaysia adalah obese. So maknanya yang lain tu pun mesti kena ni lah, body composition. So BMI berapa? Saya punya BMI 21, which is okay, normal. Muscle mass 52. Okay. Dan protein yang lain semua ni lah boleh reiki sendiri lah dia punya tu kan. Then pergi dekat enjoy, kat sini kita ada alarm clock. Maksudnya apa yang adalah ini kalau let's say kita nak tukar watch face, nak tukar yang lain, kat sini lagi banyak berbanding dekat phone tadi. So boleh lah pilih mana yang korang suka kan. Cuma yang dia tak boleh nak tukar macam custom letak muka ke gambar ke kan. Macam tu. Dia tak boleh tekan. So dia punya ni mesti limited tapi orang cakap boleh lah daripada tak ada kan, sebab bukan pakai apa sangat pun kan, mana tengok jam je. So ada incoming call, macam kita nak manage incoming call. Kalau kata korang nak alert incoming call, boleh tikkan benda ni, delay alert and sebagainya. Lepas tu vibration mode, apakah jenis vibration mode yang kita nak, incoming call, default, event reminder and so on. Unlock screen, not supported by this current activated device, NFC, Himalayan, slimming plan whatsoever. Okay, dan pergi dekat bahagian profile. Okay, macam sekarang kita my device, boleh add device dekat sini. Kalau kata korang ada extra device lagi, pilih klik dekat ni, dia akan basically benda yang sama lah. Tapi untuk speciality dia untuk device ini sahaja. Dekat wrist mana, ada nyamuk. Okay, find my phone, run in the background, watch display, vibration, check for update, firmware version, Bluetooth address dan kita boleh unpair. Okay, dan my record, so berapa record yang dah buat, fathers, outdoor running tak ada buat lagi tapi outdoor cycling ada. Climbing, mana setiap aktiviti yang dah buat ni dia akan keluar dekat sini lah. Tengok apa aktiviti yang kita gunakan lah. Okay. Lepas tu friend, boleh add friend, add account. Okay, yang ni the best part, kita boleh synchronizekan ke Strava. Okay, macam sekarang saya dah linkkan dekat saya punya Strava. So dia automatic akan synchronize dekat Strava saya. Contoh saya buka kat Strava. Okay, Strava. Okay, buka kat sini. So
korang boleh follow lah saya punya Strava. Okay, macam sekarang evening ride semalam saya buat, saya skating, so information dia akan terus masuk dekat sini lah. So dia akan bagi speed berapa, maps dekat mana, heart rate berapa, max elevation. So basically dia secara automatic dan dia akan tulis Wami Amas Speed Pace. Okay, kat sini. Alright, with someone who didn't record and so on. So semua information tu secara synchronize secara automatic. Cuma yang saya tak ada sebab saya main inline skating, tapi sebab tak ada profile inline skating kecuali untuk model pro. Saya dah check abang ipar saya pakai model pro, dia ada inline skating. So yang ni tak ada, so tak best lah. Yang tu je lah, dan dia tak boleh nak customizekan benda tu. Right? Right, so kita pergi dekat Zap tadi balik. Lain boleh ke WeChat, Google Feed, Strava dan Relief. Okay. Lain-lain tak ada apa dekat sini. Okay, right, smart analysis and setting. Dan itulah dia. So itulah dia saya punya review mengenai Amazfit T-Rex ni. Right, so kalau korang nak beli jam ni, korang boleh pergi klik dekat description. Saya sediakan link dia. Yang menjual ni adalah TV Box to You. So korang boleh klik link dekat Shopee. Dia banyak lagi color-color lain yang saya rasa. Recommended, kedai yang recommended sebab mereka bukan sahaja jual benda ni, dia jual macam-macam Android box dan lain-lain. Macam sekarang ni mereka menghantar kat saya ada 2 biji Android box lagi kat sini yang saya tak lagi buka. Ada 2, alright. So korang tunggu lepas ni ada next unboxing dan juga review. Okay guys, sorry video panjang sangat tapi diharapkan review ini bermanfaat. So pada siapa yang nak beli, nak test, saya akan buat follow up lagi lah. Lepas ni saya nak cuba running pula. Saya nak tengok dari segi speed counting dia tepat atau tak dan sebagainya. Korang akan tunggu follow up saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace.